Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-128. Surah At-Taubah ayat 128. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya, kita pada malam ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan saki-baki kehidupan kita. Saya selalu sebut di mana-mana, kita kena sentiasa bersyukur pada Allah atas apa sahaja nikmat Dia, khusus nikmat kehidupan yang Dia berikan kepada kita, yang sedang kita nikmati sekarang. Nikmat kehidupan. Kita tak mati ni maksud dia, Allah masih belum mematikan kita. Orang yang mati tu bukan kerana dia nak mati, tapi Allah matikan dia. Betul tak? Orang yang mati tu agak-agak dia nak mati. Nak tak? Tak sih. Kalau boleh tanya lah orang yang mati tu, kalau boleh tanya, awak ni baru umur 45 mati dah, memang nak mati ke? Kalau dia boleh jawab lah, dia kata nak mati apa kak? Saya nak pergi kerja, naik motor slow dah kat tepi highway, mari lori mabuk mana kau langgar saya, mati saya. Maknanya dia nak pergi kerja, dia nak sara hidup anak dia, bini dia. Dia bukan nak mati. Nu hok pergi hospital nu. Hospital Kuantan ni hospital ke dia paling besar? Hospital Ampuan. Nu besar hospital tu. Penuh buat. Okay. Penuh semua buat. Hospital Kota Baru, hospital Hubei ni, Allah. Kati tambah kadang-kadang tu. Dia orang pergi hospital ni nak hidup ke nak mati? 5 saat dari sekarang. Oh, nak hidup. Nak mati baik pergi kubur. Mana? Gali-gali tu kak, duduk tepi, mati golek bok jatuh. Tak menyusah kat orang. Pergi hospital ni sebab nak hidup. Bila dia sakit, nak dapatkan rawatan. Kenapa? Rawatan ni untuk menyembuhkan penyakit agar dia boleh hidup dengan sempurna. Bila siapa di hospital tu gak ikut doktor royak. Doktor kata kena ambil darah ni pak cik. Agak-agak dia bui ke tak? Bui. Kena x-ray ni, x-ray. X-ray ke x-ray lah. Ambil air kecil. Hatta doktor kata kena ambil air tulang belakang ni. Dia bui ke tak? Bui. Kena kerak kaki dah pocik ni kecil manis teruk telajak. Komen di kaki ni banyak kena kerak. Kalau tak kerak komen ni akan pergi wah pinggir, dia tangkap jatuh. Ikut pengalaman saya 2 bulan pocik boleh mati ni kalau keadaan gini ni. Agak-agak dia setuju dah dengan kerak kaki. Setuju tak? Setuju.
Bunyi 2 bulan nak mati ni. Hai, mana? Lepas kerak kaki, segar. Kecimani hilang. Anak dia beli pula kaki palsu. Kau mana? Oh, sokong. Boleh naik kereta semula, kaki palsu sebelah kiri, bawa kereta, pedal brake sebelah kanan. Oh, sokong. Boleh pergi masjid, boleh. Dia pula suruh orang kecimani kerak kaki. Keraklah kaki demo. Kau segar. Jangan main-main. Dia sanggup hilang kaki, asal jangan hilangnya nyawa. Tak ada orang nak mati. Tak ada orang nak mati. Maknanya bila kita masih hidup, Allah Ta'ala masih bagi peluang kepada kita untuk teruskan kehidupan kita. Bersyukurlah. Berapa ramai orang ni, dia nak hidup macam kita, tapi dia mati. Malam tu duk kecek dengan bini dia. Bini kata, esok abang ada nak pergi mana-mana. Esok cuti Maulidur Rasul. Tak ada ke mana-mana. Baguslah. Nak ajak abang pergi ke pasar ingatnya. Laut tak ada dah. Boleh lah. Lepas pasar kita hospital. Nak ziarah Makcik Zarah tu. Masuk hospital 2 minggu dah. Boleh. Nak pergi situ, nak pergi sini shopping. Dia sanggup berlaku. Pagi esok subuh bini kau tak bangun-bangun. Tengok-tengok mati. Nampak tak? Bunyalah perancangan esok ni nak pergi. Tengok-tengok dia mati. Bini tak percaya. Doktor mari mengesahkan kematian. Bini dia pergi dapur buat air melu. Suami saya minum melu pagi-pagi. Memelah minum, kalau dia hidup dia mati tau. Tak percaya. Bila kita hidup, maknanya Allah masih bagi peluang. Maka tidak ada benda lain yang perlu kita ungkapkan kepada Allah kecuali kesyukuran di atas nikmatnya yang besar ini, iaitu kehidupan. Allahu Akbar. Tapi sayangnya manusia ni Allah Ta'ala buat jarang nak bersyukur pada Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Cukup sikit hamba aku ni yang bersyukur, kata Allah. Hari ni hari Jumaat ke? Subuh tadi kita mari solat subuh baca surah As-Sajadah. Dalam surah As-Sajadah Allah Ta'ala sebut, Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Sambung. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tiap-tiap minggu kita dengar. Okay? Tiap-tiap minggu. Hanggu. Tak faham. Hanggu tak baca tu sebab mengatuk. Panjang sangat. Tak faham. Kita tidak ambil inisiatif untuk faham surah-surah yang kita selalu dengar, kita selalu baca. Surah Yasin, tak tahu makna. Okay? Surah As-Sajadah, tak tahu makna. Hak tu, hak panjang-panjang, hak pendek ni, Al-Fatihah, tak tahu makna. Kalau saya suruh akak tangan, nak akak ke tak? Siapa yang tak tahu makna surah Al-Fatihah? Akak tangan. Tak saya mengaku. 60 tahun hidup surah Al-Fatihah tak tahu makna la ilaha illallah. Hari-hari kita baca, tak tahu makna alhamdulillahi rabbil alamin, tak tahu. Tajuk tu mensyarah lain kali tajuk tu. Nak sebutnya tajuk hari ni bersyukur dulu. Kita tak tahu makna surah As-Sajadah kita dengar tadi. Sedangkan Allah Ta'ala dalam ayat-ayat tersebut dia menyebut kembali tentang asal kejadian kita. Mengenal Allah, wahai manusia. Allah ni allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Bila dia buat sesuatu, penciptaan Allah adalah yang terbaik. Tak ada orang yang boleh menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah cipta sesuatu makhluk, tak ada orang boleh buat serupa dengan Allah buat. Betul tak?
Allah buat tari sebutir lah. Tak ada manusia sanggup buat lapu seperti matahari yang Allah Ta'ala buat. Allah buat semut seekor ya, semut. Tak ada orang boleh buat makhluk serupa semut seekor tu, tak boleh. Walaupun di sana orang-orang yang berotak ke dunia ni cuba mereka robot serupa manusia. Dulu kita nampak robot ni kerah tu, okay, Star Wars tu. Sekarang ni robot telah dibubuh kulit serupa kulit manusia, rambut serupa, malah dibubuh perasaan, boleh bertindak balas. Kita marah, robot. Kita geletek, geli. Robot. Siapa Jepun kata beberapa tahun lagi manusia tak perlu kahwin dengan manusia, hanya perlu memiliki satu robot saja, sudah boleh buat isteri. Bagaimana? Serupa ke tak seorang isteri kita manusia dengan seorang robot? Tak serupa. Biarlah isteri kita ni mula-mula nikah comel patut gak kau tua, tapi tak serupa dengan robot. Ya. Robot ni kalau kita beli buat isteri, dia tengah gorang. Bateri mampu. Cari wayar pula cah ni, kalau cah. Tak salah. Tak serupa. Allah buat makhluk ni terbaik. Dan manusia ni sebaik-baik makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala kata, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Walaupun manusia ni sebaik-baik kejadian, tapi permulaan kejadian manusia hanya daripada tanah, bukan daripada batu permata, emas, nilai karat. Dah. Manusia ni hak sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala buat daripada seketul tanah. Ada harga tak seketul tanah? Tak ada. Tanah ni selori ada lah, 400 riyal selori. Kalau ambil sekepar, tak ada nilai. Allah Ta'ala buat Nabi Adam daripada tanah. Waja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Allah buat pula anak cucu Nabi Adam daripada air yang cukup hina. Ma'in mahin, air yang hina. Kalau saya tanya air apa, semua tahu. Air apa? Air sebut peselu mani. Mana? Nak sebut derah-derah malu. Air tu lah ustaz. Yalah air tu air apa? Alah, air tu air mani ni, air yang hina. Allah Ta'ala kata tak ada harga sesen pun. Ni air drinking water Tasnim Gau 250 ml. Bukan ada warna, bukan ada rasa, bukan ada bang. Bubuh dalam botol ni jual berapa sen ni? Kalau jual RM2, beli ke tak? RM2 beli ke tak? Oh, tengah-tengah panas orang beli. Di airport, drinking water dalam airport tu RM10. Orang beli tak? Beli. Bukan ada rasa, tapi dia ada faedah. Boleh minum, boleh basuh muka, boleh macam-macam. Tapi kalau air mani, kita isi dalam botol ni, jual 30 sen air mani. Agak-agak orang beli ke tak? Jual 2%. Tak ada orang nak beli. Air ke dia ustaz? Air mani. Siapa nak beli? Tak ada harga. Tak ada orang yang menangis air mani tumpah atas latah. Tumpah. Ada? Tak ada. Itulah asal kejadian kita. Ma'in mahin, hina. Kita mazhab Syafi'i ya, belajar apa? Fiqh, air mani ni suci ke najis? Suci mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tu najis. Air mani kena kain, wajib basuh sampai hilang rasa, hilang bau, hilang warna. Mazhab Hanafi. Kita je kata suci. Suci pun kalau kena jubah, pakai tak jubah tu? Pakai tak? Oh, tak pakai. Tama-tama tu email. Okay. Kalau mari Tok Bila tanya, apa dia tu email kain tepe? Air mani. Relax. Mana? Tak ada orang tunggu, hari tu semai subuh. Tak ada orang tunggu, mufarakah belakang. Tu kita belajar suci air mani tu.
Tu nak sebut Allah. Kita ni kena tahu asal usul kejadian kita. Air mani. Summa sawahu. Kemudian Allah lah yang menyempurnakan kejadian kita. Daripada setitik air mani, setitik, bukan setitik, seekor sperma ya, berenang-berenang berjumpa dengan telur pada tubuh orang perempuan, kemudian bertukar jadi darah seketul, bertukar daging, bertukar jadi ada tulang, ada berbentuk mata, tangan, kaki, hidung, jari. Semua tu dalam masa 9 bulan. Siapa yang sempurnakan? Siapa yang sempurnakan? Allah. Walaupun orang perempuan mengandung 9 bulan anak dia, dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya Allah tupai perut dia. Yang menyempurnakan Allah. Seorang mak tak ada kuasa nak membentuk anak dia. Nak hidung lagu ni, mata lagu ni, ada? Tak ada. Kalau seorang mak ada kuasa, ada kemampuan untuk membentuk anak dia, saya tidak besar di mak. Mak saya pun ada taste jugalah. Mana paling kurang awak support Fatah Hami. Mana ni tubi-tubi besar gelak. Tak ada. Walaupun semua mak mengimpikan anak yang cerah, kulitnya putih, tahu-tahu mengandung tu, buai botol kicap, tak minum air kopi. Orang puai ke? Tahu mengandung tak minum air kopi, takut anak hitam. Kicap tak makan, takut anak gelap. Lepas 9 bulan beranak tu, misi kata tahniah kak dapat baby boy. Dia tengok anak, tengok misi. Tengok anak, tengok misi. Tak tukar komisi. Misi kata tak tukar dah ni lah anak kak. Kayak sama gelap. Saya tak makan kicap. Bukan masalah kicap. Mung tu gelap, tu laki mung tu hitam. Anaknya gelap. Adik kakak, Allah yang menyempurnakan kejadian. Siapalah kita ni besar. Orang Kelantan panggil serakak. Besar ni serakak. Serakak ni nak terjemah ke dia. Masa kita lahir, kita kecil. Kepala, tangan, kaki kecil kan. Bila kita besar, tubuh kita ni membesar serentak. Tangan, kaki. Betul tak? Umur 40, tangan setara ni. Dia tidak tangan macam umur 2 tahun. Gedek. Sebab Allah yang menyempurnakan. Cukup umur 40 setara ni lah tangan. Dia tidak pergi lagi kalau kata 60, oh panjang tangan. Tak sekali ya. Allah sawahu yang menyempurnakan kejadian kita. Wa nufikha fihi min ruhi. Dia tiup pula masuk roh dia ke dalam diri kita. Kita hidup sebab ada roh. Roh ni milik Allah. Sebab tu Allah boleh ambil bila-bila masa tanpa persetujuan kita. Tanpa persetujuan. Mari malaikat maut, cabut nyawa. Tengah kecek, tengah pandu kereta, tengah tidur. Sebab macam kita pinjam barang, orang pinjam barang kita. Orang pinjam barang kita, dia tak atas. Kita pergi rumah dia tengok-tengok, ada barang kita bawah rumah dia. Kita ambil ke tak? Kita ambil. Minta izin? Tak minta izin dah. Sebab hak kita, nyawa ni hak Allah. Dia boleh ambil bila-bila masuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tak cukup dengan tu, Allah buat kita pendengaran, penglihatan, akal fikiran. Saya bercakap, tuan-tuan dengar. Dengar ni kerana telinga ke kerana pendengaran? Siapa boleh jawab? Tuan-tuan dengar saya bercakap ni, atau kita mendengar sesuatu ni kerana telinga ke kerana pendengaran? Pendengaran. Telinga ni, cuping telinga ni nak sekat udara, nak sekat angin ya. Okay. Tak ada telinga kena kerak kat isteri. Isteri kerak telinga. Tak dengar kata jangan bini dua, bini juga. Dia kerak tengah tidur. Tak ada telinga ni buat gitu. Boleh tak dengar? Boleh. Abang, ya. Jadi gini, tak apa. Tapi kalau ada telinga besar pun pendengaran tak ada. Dengar tak? Tak dengar, ya Allah. Susahlah. Ada seorang tanya, saya ingat sampai sekarang ni, dia tanya saya, Ustaz asal mana Ustaz? Saya kata saya asal Kota Baru, Kelantan. Oh, Selangor. Kata dia ni sudah dah. Kita kata Kota Baru, Selangor, dia oh Selangor. Dia ada saing dia seorang, saing dia kata Ustaz, pekok. Pekok slow sikit, pekok dia dengar pula.
Saing dia tu yang slow ya ustaz, pekak tu. Dia kata pekak slow sikit. Pendengaran, Allah buat pendengaran. Dengan pendengaran ni kita boleh belajar banyak perkara. Okay? Kita dengar tu, kita dengar ni, kita dengar, kita boleh belajar. Tak ada pendengaran tuan-tuan susah. Suami isteri boleh berbalah. Tak ada pendengaran ni, suami isteri boleh bergaduh. Ada seorang suami dia pergi jumpa doktor. Dia tanya, doktor tanya dia, sakit apa pak cik? Dia beritahu, saya tak sakit doktor. Habis isteri saya yang sakitnya. Mana makciknya? Kat rumah. Dia tak bawa. Mana? Isteri dia sakit, dia tak bawa dia pergi sendiri. Makcik kat rumah sakit apa pak cik? Allah, tua-tua ni gak kecek selu-selu tak dengar. Dia kata. Sebab tua ni cakap selu-selu ni tak dengar. Jadi nak ambil ubat lah. Kata kalau ada ubat lah. Doktor tanya, pak cik pernah buat pemeriksaan tahap ketulian tak? Nak bagi ubat ni kena tengok dulu tahap ketulian tu tinggi ke rendah. Silap-silap bagi ubat ke. Jadi semakin rosak. Dia kata tak pernah lagi. Gini-gini. Ujian tu mudah ya. Pak cik balik buat sendiri, tak apa. Lepas tu bagi tahu saya keputusan. Macam mana doktor? Pak cik duduk dengan pak cik ni lebih kurang jarak 10 langkah. Ni pak cik, sana mak cik. Jarak dia 10 langkah. Cuba bercakap dengan suara yang biasa. Dia dengar ke tidak? Jangan tepik, cakap biasa. Baik. Kalau dia tak dengar, pak cik pergi dekat lagi selangkah. Jadi 9 langkah. Tak dengar lagi, dekatkan lagi. Jadi 8 langkah, 7 langkah. Cuba bagi tahu jarak tu. Jarak berapa langkah baru dia dengar. Faham? Oh mudah. Boleh. Dia balik, kebetulan isteri dia duduk di dapur. Basuh pinggan. Mengadap sink ni. Dia masuk slow. Dia agak-agak 10 langkah. Dia pun tegur lah. Buat apa tu? Isteri tak dengar, tak jawab. Dia pun dekat lagi. Pak gapo tu? Tak dengar lagi. Pergi lagi 8 langkah. Tak dengar lagi. 7, 6, 5. Siapa 5 langkah dia tanya wak gapo tu? Bini dia paling ni muka merah. Mata berair. Aku kata basuh pinggan kan. Kena dia tak dengar, bukan bini dia. Mula-mula tanya lagi, isteri jawab dia basuh pinggan. Dia tak dengar, dia dekat lagi. Basuh pinggan. Siapa 5 kali marah bini dia. Aku kata basuh pinggan, terkejut dia. Dia tak dengar. Dia ingat bini dia. Itulah masalah kita ni. Duk balah learning ni kih kat dia. Kih manggil tak dengar. Kan? Muda-muda dulu Masya Allah. Kita duk basuh kereta luar tu. Isteri duk dapur panggil slow. Abang. Yuhu. Masa muda. Tua-tua ni Allah tarik nikmat pendengaran kan. Allah susah lah. Tengok TV 100% sorang. Tengok pula wrestling. Wow, Wrestling Federation 450 pound. Sorang ni 100%. Cucu lari. Bising. Tak apa tengok TV bising. Cucu lari. Bini duduk dapur tu. Panggil makan nasi. Mari-marilah ni nasi boh dah ni. Dia dengar tak? Tak dengar. Hati bini marah tu. Hey nasi ni. Tak dengar. Sengih. Tengok Gusti Aretino. Baru klik umrah 3 hari. Alah penat. Marilah bini seduk nasi duduk tangan. Jalan pepingui dah. Bini pun sakit lutut. Tolok kepala ni. Hey. Gitu dia. Nasi dapur tu. Slow-slow sikit. Slow ke mana? Kawan ni setengah jam dia panggil. Allah lah. Nikmat pendengaran ni besar. Macam juga nikmat penglihatan. Allah beri percuma. Pendengaran dia bagi percuma. Penglihatan dia bagi percuma. Akal fikir dia percuma. Cuma dia minta kita berterima kasih. Bersyukur atas semua nikmat-nikmat tersebut. Tapi Allah sendiri kata wa qalilan ma tashkurun. Sedikit saja kamu ini bersyukur. Allah. Bersyukur ni berterima kasih lah. Syukur ni terima kasih. Kita tolong orang tak terima kasih kita. Marah tak?
Asal kita tolong ni bukan nak puji, bukan nak upah pun. Kita tolong ikhlas dah. Ada kereta mampu depan, kita pun tengok kereta kacil tu kan, dia susah nak tolak lagi, nak masuk start lagi. Kita kata masuk, saya tolong. Dia masuk 1, 2, 3, tak hidup. Sekali lagi 1, 2, 3, tolak daripada sini sampai berserah. Mana jauh tolak, tak hidup. Kita tengok dalam kat suih tu off. Suih tu off. Kita kata buka lah suih tu. Kena buka kau. Dia on suih sekali tolak. Berkelur-kelur masak. Sebok minyak-minyak. Hidup tu kak dia tubik tangan. Dia. Kita caca duduk dia berserah. Nak balik semula balik. Kalau dia gitu, agak-agak apa yang kita kata dalam hati? Alhamdulillah. Mana? Gitu ke? Dah. Menapan. Allah, tak terima kasih sikit habuk. Biar-biar mampu. Lepas aku tak tolok lepas ni. Mana kalau hamba. Lama kata gitu. Tu kita baru tolak kereta orang baru. Peluh tak tubik Allah ni menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Allah mengurus atur semua kehidupan kita, menentukan nasib kita, menentukan rezeki, pasangan hidup, anak-anak, semua Allah Ta'ala bagi. Allah. Tapi sifat manusia ni jarang bersyukur. Jarang nak terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah ni tak ada istilah kecil dan besar sebenarnya. Nikmat Allah ni semuanya besar. Walaupun kita kata apa dia? Buai air ya, kecil berok. Jangan kata kecil. Nabi ajar doa keluar tandah. Keluar tandah ni selepas kita kecil kita berok kan. Apa doa dia? Alhamdulillah alladhi azhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kita sah nak baca, ingat pun doa keluar tandah ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi azhaba 'anil adha, yang telah menghilangkan daripada aku segala penyakit. Wa afani, dan Allah menyihatkan aku. Kita kecing ni masuk penyakit keluar. Kita berok ni masuk ke kotoran ni keluar. Penyakit kita jadi sihat sebab tak ada benda kotor dalam tubuh. Tuan-tuan, dah. Tapi kita terima kasih dah Allah. Dah. Asal keluar tandah katok perut. Allah makan bukan pejuh tadi. Asal keluar tandah kata legoi. Sedap berok minum air teh ni. Tak ingat nak terima kasih pada Allah. Kalau Allah tarik sikit ya, dia sekat sikit, kita tak boleh kecil. Lagu mana? Siapa ada pengalaman tahulah kan. Batu karang ke minyak tak boleh kecil. Allah. Nak kecil ni masuk jambai tu tak kat terak. Peluk setitik tu habis. Peluk setitik mana Allah. Sakit Tuhan punya tahu. Keluar tandah tu mengakuk, teriuk panggil bini. Ya teriuk. Dia tu tunggu silap. Mana mesra gitu. Backing. Teriuk tak boleh kecil. Bini panggil apa-apa. Aku tak boleh kecil. Tak boleh kecil. Mana teriuk, la ilaha illallah. Tak ada hak backing dia. Tak ada hak kaya dia, tak naik dah kereta majlis dia. Teka naik kau. Ambulans. Mari ambulans hospital ampuan tu. Tu baru tu tarik tak boleh kecil. Di hospital dia pitih banyak. Mari doktor pakar cek, kata Datuk. Datuk ni. Orang tak boleh kecil ni Datuk. Kita dah buat pemeriksaan. Jadi Datuk kita kena buat pembedahan lah. Not a major but minor operation, but it's quite costly. Doktor pakar kecek dengan Datuk. Mesti kecek orang putih. Not a major, dia kata bukan pembedahan besar, minor, but it's quite costly. Ada cost lah sikit. How much doctor? How much? Datuk tanya. Around 25 or 30,000. 25 hingga 30,000. Do it now. Do it now. Datuk tu kata buat sekarang. Kita tak boleh Datuk. Kena esok juga prosedur, kena puasa lah begini. Dia sanggup nak habis ke 30,000 hanya semata-mata nak kecil.
Sanggup habiskan 30,000 semata-mata nak kecil. Hak kita ni masuk Jambil kecil, masuk Jambil kecil, asal kecil masuk Jambil. 30 sen tak saya bayar. Tanah sawam tu ke? Sekali kencing 30 sen. Tak bayar. Bangla hamba incik 30 sen. Lari begini. AJK masjid. Pernah padahal kecil penuh makuk. Kita ni, ya Allah, syukurlah. Jangan anggap kecil tu kecil. Kecil ni besar. Kelip mata ni besar, kelip mata besar. Tak ada nikmat kecil. Semua nikmat kita terima daripada Allah adalah nikmat yang besar. Apatah lagi bila Allah menjadikan kita umat semulia-mulia Nabi, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, tuan-tuan. Kalau Allah takdir kita lahir di zaman Nabi Nuh, agak-agak kita termasuk dalam orang yang naik kapal ke hot gelah. Okay. Kalau Allah takdirkan kita lahir di zaman Fir'aun, adakah kita ni termasuk orang yang turut Nabi Musa menyeberangi Laut Merah, ataupun kita di kalangan penyokong-penyokong Fir'aun? Kalau kita ditakdirkan lahir pada zaman Nabi-Nabi dahulu, apa nasib kita? Wallahu a'lam. Kita ni lahir sekarang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ni beriman. Allah, besar. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi kitalah umat yang paling istimewa. Kitalah umat yang akan mula-mula dihisab oleh Allah di hari akhirat. Ketika umat lain kepanasan di tengah-tengah pada mahsyar. Kerana mulianya Nabi kita, kerana mulianya Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita umat yang akan dihisab mula-mula sekali. Kemuliaan umat Nabi Muhammad adalah kerana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebab tu bagi saya, kita nak sambut Maulidur Rasul sehari dalam setahun tidak memadai dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari kita khususkan sambut Maulidur Rasul. Allah. Nabi yang begini mulia di sisi Allah. Sayyidul Mursalin wa khataman nabi wa khatamun nabiyyin. Penghulu segala rasul, penyudah segala nabi. Dia tu Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disebutlah hadis, ketika manusia berdiri di hadapan Allah menunggu masa Allah taala mula hisab. Kepanasan, Allah tidak mula hisab. Panah ni Tuhan punya tahu. Panah ni duduk cacara. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Yauma yaqumun nas, tak ada orang yang boleh duduk. Pada hari semua manusia berdiri tegak di hadapan Allah, Tuhan sekalian alam. Kita duduk beratur nak bayar bil kan? Ada juga tempat duduk. Tunggu nombor ni. Kan, nombor anda 1001, 1001. Nombor sekarang 5. Nombor sekarang 5, nak tunggu 950 tu, ada bilik akaun tempat duduk. Tu pun puas dah. Okay. Kalau orang potong lain, marah. Potong kiu, marah. Duduk beratur nak bayar tu ni. Okay. Mari kata buruk potong kiu. Padahal duduk cokoh oleh kereta, akaun lagi, marah. Di padang mahsyar berdiri. Tak boleh duduk, tengah panah. Allah tidak mulakan perbicaraan. Allah tidak mulakan perbicaraan. Sehinggalah mari Nabi SAW sujud di hadapan Allah. Nabi mari sujud. Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah apa yang kamu nak minta. Aku tidak akan tolak permintaan kamu. Nabi kata, mulakanlah penghisaban wahai Allah. Mulakanlah penghisaban. Barulah Allah Ta'ala mula. Orang lain tak berani. Ada sekumpulan manusia di hari akhirat yang mana kebaikan mereka sama banyak dengan kejahatan. Pahala yang mereka buat dengan kejahatan dosa mereka buat sama banyak. Bila ditimbang, tidak lebih hak ni, tidak lebih hak ni.
Sama banyak. Ramai kumpul hak lagu ni. Agak-agak siapa? Agak-agak. Siapa? Kita lah. Nah, kita lah kita ni. Baik pun kita buat, dosa pun tak tinggal. Masjid mari semaya. Masjid ni ngopak pun boleh jadi juga. Mana? Tu orang pun tolong. Ikhlas pun tidak. Kita ni pahala kita buat, dosa kita buat. Orang jemput kenduri, kita pergi bawa hadiah nampak nah. Boleh pahala ke tak? Boleh. Saudara kita jemput kenduri, kita penuhi jemputan dia, boleh pahala? Boleh pahala. Kita bawa pula hadiah, boleh pahala? Boleh lagi pahala. Tu pahala. Kita buat pahala, boleh pahala. Tapi bila balik mengupak pula. Bila mengupak buat dosa, naik pula dosa. Ke mana? Sama banyak. Nak pergi kenduri, makan-makan balik lah. Tapi tak boleh lah. Biasa orang tino maaf lah. Kita orang jatuh ni siapa kat kenduri masuk kamp makan-makan balik lah. Orang tino ni kat atas kereta. Kita bawa kereta di tepi. Dia mau tak naik. Kau tengok pelami. Dek darak lah. La ilaha illallah. Ya komen kata darak. Darak tahu darak. Darak tahu. Darak ni kata ulu lah. Mana Allah. Ulu pengantin baju lain, pelamin warna lain. Allah, teruk lah. Saya tengok hantaran pelik lah. Hantaran dia topik ledah. Mana? Ikut dia, la ilaha illallah. Nak atas topik ledah, kau tonggeh kau. Kita boleh pahala dah. Balik-balik dah mengopak ketua rumah. Tak ada pasal-pasal. Tu saya kata, kumpulan yang mana pahala banyak, dosa banyak kita. Kumpulan ni akan dijumpa Nabi Adam alaihissalam. Minta syafaat Nabi Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam, kamulah abal bashar, ayah kepada seluruh manusia. Kamu orang mula-mula yang Allah Ta'ala ciptakan. Kamulah, tolonglah pergi berjumpa dengan Allah untuk memberi syafaat kepada kami agar kami dapat masuk dalam syurga. Nabi Adam kata, minta maaflah banyak-banyak. Aku tidak pernah melihat Allah marah seperti marahnya pada hari ini. Aku tak berani, dia kata. Aku tak berani. Allah hari ini marah yang dia tak pernah marah sebegini sebelum ni. Aku tak berani, dia kata. Pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi Isa, pergi jumpa Nabi Ibrahim. Semuanya menolak untuk menolong golongan ini. Kecuali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberi syafaat kepada kumpulan ini. Kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita nak bercakap tentang kelebihan Nabi Muhammad, terlalu banyak. Terlalu banyak. Disebut oleh Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitab dia As-Sirah An-Nabawiyah. Sebelum dia mulakan cerita Nabi Muhammad, dia tulis beberapa poin tentang kelebihan sejarah hidup Nabi Muhammad berbanding dengan sejarah hidup Nabi-Nabi lain. Yang pertama dia kata, sejarah hidup Nabi Muhammad ni merupakan sejarah yang paling sahih. Kerana sumbernya daripada sumber yang paling sahih, iaitulah Al-Quran, hadis dan juga ijma' ulama. Ni cerita Nabi Muhammad ni kita boleh dapati dalam Al-Quran. Cerita Nabi Muhammad. Dan apa yang terkandung dalam Al-Quran tak ada salah walaupun sikit. Melalui hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Semua hadis-hadis yang sahih tak boleh kita tolak. Ada sejarah Nabi Muhammad. Daripada ijma' ulama pun tak boleh kita tolak. Jadi kerana sumber dia yang sahih itu menyebabkan dia merupakan cerita yang paling sahih. Berbanding dengan cerita Nabi-Nabi yang lain. Cerita Nabi Musa contohnya, tuan-tuan. Apa yang ada dalam Al-Quran, okeylah. Tak ada masalah, kita boleh terima. Tapi tak banyak. Cerita Nabi Musa dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa dalam Al-Quran sebut mak dia melahirkan dia dan menghanyutkan ke dalam sungai. Jumpa oleh Fir'aun. Kita boleh terimalah cerita tu. Cerita Nabi Musa menumbuk seorang pemuda Bani Israel sehingga mati. Dikejar oleh Fir'aun. Yang ada dalam Al-Quran boleh. Tapi cerita selain pada tu,
yang terkandung dalam kitab-kitab Zabur, terkandung kitab-kitab Taurat, tak boleh terima. Kerana kitab Zabur, Taurat sendiri ditulis beratus tahun selepas kematian Nabi Musa oleh pengikut-pengikut dia. Kitab-kitab Bani Israel ni, Zabur, Taurat, Injil, ditulis beratus tahun selepas kematian Nabi Musa. Ditulis berdasarkan ingatan pengikut-pengikut dia. Gak ingatan manusia ni ada hak lemah, ada hak lupa, dan ada manusia yang berniat jahat menyelewengkan fakta-fakta. Nabi Isa alaihissalam mengalami nasib yang sama. Apa yang terkandung dalam Bible pada hari ini, Bible sendiri itu bercanggah antara satu dengan yang lain. Ada 4 Bible utama dalam mazhab agama Kristian. Keempat-empat Bible ni tak serupa isi kandungnya. Maka bagaimana kita nak mempercayai sejarah Nabi Isa yang terkandung dalam kitab Bible? Maka jadilah sejarah Nabi Muhammad ni sejarah yang paling sahih. Pertama. Yang kedua, sejarah Nabi Muhammad ni berbanding dengan Nabi-Nabi lain, satu sejarah yang cukup terang benderang. Bermula daripada perkahwinan Abdullah, ayah Nabi, dengan Siti Aminah, mak Nabi, sampailah kepada kewafatan Nabi SAW. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Kita tahu Nabi Muhammad ketika bayinya bagaimana, ketika kanak-kanaknya bagaimana, ketika remajanya bagaimana, ketika lebih-lebih lagi ketika tua. Nabi ini sampailah kepada Nabi menjadi Rasul, tidak tersembunyi sedikit pun daripada pengetahuan kita. Semua tertulis dan direkodkan dalam hadis dan juga Al-Quran. Ada pun Nabi-Nabi lain, kita tak tahu kisah hidup dia. Nabi Musa, selepas kita tahu dia dihanyutkan, Fir'aun ambil dia kan. Tiba-tiba jadi besar dah. Dia sekolah pasti mana tak tahu. Sekolah rendah, sekolah menengah mana tak tahu. Masuk kolej kau tidak tak tahu kan. Tiba-tiba dia besar. Besarlah wahai Fir'aun. Tu je kita tahu cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Tiba-tiba dia menjadi Rasul. Dia umat dia kejar dia, nak bunuh dia, dia angkat ke langit. Tu sahaja cerita yang kita tahu tentang cerita Nabi-Nabi lain. Cerita Nabi lain, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim lagi sikit. Berbanding dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan, sejarah dia ni terang benderang daripada mula dia lahirkan sampalah dia wafat. Tertulis dalam kitab-kitab syama'il, kitab-kitab sejarah. Makan Nabi lagu mana, berjalan Nabi lagu mana, duduk Nabi, tidur Nabi, rupa paras Nabi lagu mana, percakapan Nabi lagu mana, semuanya terkandung. Sehingga ke bilangan uban di janggut Nabi dan di kepala Nabi pun termaktub berapa orang. Nak cari mana orang lagu ni? Berapa orang uban di janggut Nabi ketika Nabi wafat? Berapa orang uban di rambut Nabi ketika Nabi wafat? Termaktub dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab hadis. Tak ada tokoh atas muka dunia, sama ada Nabi-Nabi ataupun tokoh-tokoh dunia, yang dicatat sebagaimana dicatatnya Nabi. Cuba sebut tokoh seorang siapa dia? Yang orang tulis cara dia makan. Ada? Sebutlah siapa dia? Mahathir Muhammad. Orang balik kasut ada lah. Tak ada. Hitler, contoh, orang tulis tentang dia makan lagu mana, dia minum lagu mana, ada? Tak ada. Tapi Nabi ni, siapa kalau dia masuk bilik air, mengadap ke mana pun, orang tulis. Dua keistimewaan. Ketiga keistimewaan Nabi ni disebut. Betul lah firman Allah bila Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu wahai orang Islam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang terbaik. Kerana apa? Kerana siapa pun kita, ni kita pada hari ni, siapa pun kita, tak kira kita kanak-kanak ataupun kita remaja ataupun kita orang dewasa, apapun profession kita, kita orang kampung, kita orang bandar, kita ni Perdana Menteri, kita ni ketua terus angkatan tentera, kita ni peniaga, kita ni pengembala kambing sekalipun, semuanya ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menjadi kanak-kanak dan disebut kanak-kanak Nabi ni macam mana. Nabi pernah menjadi remaja, disebut bagaimana keadaan Nabi semasa remaja.
Nak jadi remaja berjaya, jadilah remaja macam Nabi. Walaupun hidup di tengah-tengah kota metropolitan Mekah. Remaja-remaja Mekah masa tu ya Allah, minum arak, berzina, mak rempik ni adik kakak. Zaman dulu lagi. Cuma tak belum memutu lah, belum motor. Kan? Oh, Willy Utok. Willy Utok. Mana? Ada dah zaman itu. Tapi Nabi ni tidak terlibat. Tak pernah meletakkan walaupun setitik arak di lidah baginda. Tidak pernah menggunakan dahi untuk sujud walau sesaat kepada berhala. Tak pernah menggunakan kemaluan untuk berzina. Tak pernah terlibat dengan perkara-perkara masalah akhlak dalam masyarakat Mekah. Walaupun Nabi duduk di tengah-tengah kota Mekah. Nak jadi remaja, jadilah remaja macam Nabi. Disebut, Nabi pernah sebut, dia kata semasa dia remaja, ada seorang orang Mekah buat majlis kenduri kahwin. Panggillah artis-artis mari menyanyi, meraihkan. Ni dapat menatu ni kan. Panggil artis Gegawa Ganza, Aisyah, mana? Oh, no. Artis-artis Gegawa Ganza, Jacqueline Victor, Ramlah Ram, mari nyanyi rumah dia. Jadi Nabi ni muka orang remaja, budak-budak muda, dia pakat, mak malam ni, pergi pak rumah menikah dengan konsert, boleh. Nak pergi dengan konsert je pun, bukan nak pergi berzina, bukan nak pergi curi merokok, dah, nak pergi dengan konsert. Di tengah perjalanan, Allah Ta'ala mencampakkan perasaan pengatuk ke Nabi. Ngatuk. Jalan kaki ni ngatuk, tersengguk-sengguk. Sain-sain dia pelik kata, ngana mak demo ngatuk. Tahu kawan pun. Gini ya, demo pergi dulu. Kalau pergi 10 minit lagi nak tidur mata 10 minit. Nak tidur 10 minit agak-agaknya. Nabi kawan-kawan dia pergi dulu. Nabi letak kepala bawah pokok ni, bukan 10 minit. Pukul 10 keesokan harinya baru sedar. Bangun-bangun tengok je, Allah, pukul 10 dah. Kalau ada je lah. Panah. Nabi kata tidak menyedarkan aku kecuali panah matahari keesokan harinya. Allah sekat Nabi daripada terlibat dengan perkara-perkara yang lah. Oh kita lah ni benda lara, main ni kau mana? Tukar kuliah Maulid Rasul dengan sepah tu reunion. Tak mari kuliah ceramah Maulid Rasul apa? Tak kita tinggal sepah tu reunion. Setiap Jumaat malam Sabtu pukul 10 malam, padahal 10 malam isyak pukul 8. Tak boleh ceramah panjang, dia kata. Ceramah panjang nanti terlepas sepah tu reunion. Allah. Sepah tu reunion. Minat. Perkara-perkara nak kata dosa kau ustaz. Kita tak kata dosa, okay? Tapi tengoklah sejarah Nabi. Nabi nak pergi pak konsert pun tak boleh. Ni kita Gegar Waganza duduk depan sekali. Duduk tengok Astro dekat Hotula. Maharaja Lawak Mega 2017. Peace yours. Dia super spontan. Mana tak ada. Kalau dengar benda-benda yang berfaedah tak apa. Tak salah dengar lagu ni, tak salah. Lagu yang berfaedah. Ni duk main tak tuntuang. La ilaha illallah. Kita pun heran. Tak tuntuang. Minat la ilaha illallah. Baby shark du. Nak dengar lagu wak menenang jiwa boleh. Boleh. Ni tak tahu lagu gapo lah, pelik-pelik lah lagu saya pun. Jadi pusing. Pusing. Orang kita tak tahu lagu gapo dengar. Hang pi mana. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, sejarah dia ni ada pada semua keadaan. Kalau kita ni peniaga, Nabi pernah berniaga. Kalau kita pengembala kambing, Nabi pernah mengembala kambing. Kalau kita ni ketua negara, Nabi pernah memimpin sebuah negara. Kalau kita ketua angkatan tentera, Nabi pernah memimpin ketua angkatan tentera. Kalau kita ni anak, Nabi pernah menjadi anak kepada mak dia. Kalau kita cucu, Nabi pernah menjadi cucu pada tok dia. Kalau kita ni ayah, Nabi pernah menjadi ayah pada anak-anak dia. Kalau kita suami, Nabi pernah menjadi suami pada isteri-isteri dia. Semuanya ada contoh-contoh untuk kita tu. Kalau kita perempuan ustaz, Nabi ni lelaki. Walaupun Nabi lelaki, Nabi ada isteri-isteri.
Ummahatul mukminin yang dididik oleh Nabi untuk kita tu. Kita tak belajar ya tuan-tuan, tak belajar. Kalau belajar kayak Allahu Akbar. Suka. Saya mula-mula pergi Pakistan. Umur 19 ni. Belajar Sunan An-Nasai, kitab Sunan An-Nasai. Masuk bab bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga. Allah sukalah. Rasa nak bini mutam-tah masa tu. Mana? Belajar bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga di baginda. Aisyah cerita, Aisyah cerita dia masuk untuk Nabi. Masuk pula suk giabok lah kita kat, suk giabok. Letak laut tengah. Nabi sebelah sini, dia sebelah sini. Tengah makan ni Aisyah ambil tulang tu, gigi, letak dalam mangkuk. Nabi ambil tulang tadi, Nabi pusing cari mana tempat Aisyah gigi. Bekas Aisyah gigi. Di situlah Nabi gigi, letak semula. Aisyah ambil gelas, Aisyah minum air. Nabi ambil gelas, Nabi pusing cari mana bekas mulut Aisyah. Di situlah Nabi letak bibir baginda yang mulia. Allah. Bahasa ni panggil dia bahasa ni romantik. Okay, ha? Tu Nabi. Kita tunggu tak Nabi? Kita makan ni gelas kena hak kita sendiri khas. Okay. Ni gelas abah ni. Hak tinggi tu. Anak-anak tak boleh tu. Bini tak boleh tu. No. Bini makan tepi, tergigit lah dah. Pedah ambil air kita marah. Ambil minum. Tak ada gelas lain. La ilaha illallah. Terkejut kami tu lekat. Marah. Sebab dia kata di gelas dia ni. Jangan stop. Oh. Okay. Isteri nak romantik kekeh daging goreng ni. Abang. Mana? Dah. Dia tengok bekas dia kekeh pergi korang. Kau malu. Belajar kan sukalah. Aisyah kata wa ana haidun. Ketika dia duduk makan dengan Nabi tu, dia masuk makan sekali dengan Nabi, Nabi minum segelas dengan dia dalam keadaan haid. Wa ana haidun, dia kata aku dalam keadaan haid. Boleh, tak ada masalah. Mandi, disebut Nabi mandi sekali dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kolah duduk tengah. Gayung ada gayung ada satu. Bila Nabi duduk cedok air, Aisyah ni cuba merebut gayung di tangan Nabi. Da'li. Wahai Rasulullah, aku pula. Nak gayung ni, nak berebut. Bila terlepas gayung ni, masing-masing menepih tangan. Nak ambil menepih tangan aku. Bergurau senda dengan isteri semasa mandi. Saya tanya guru saya, Syekh, Nabi mandi dengan isteri ni pakai kain basah ke tidak? Saya tanya dia kata, ada dua pendapat. Ada kata pakai, ada kata tidak. Dan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat bagi dia, tidak pakai kain basah. Kerana suami isteri ni tidak ada aurat di antara keduanya. Kita dengan isteri kita lah, bukan dengan isteri orang, isteri kita. Tak ada aurat. Sungguh. Balik lepas ni boleh tengok berita jam 8, okay? Atas sofa dua-dua, tak akan apa-apa. Boleh. Tak ada aurat. Ya, dia buat air, dia pun nyok. Dia buat air. Boleh. Kita ni pelik, la ilaha illallah. Duduk dua orang, anak-anak tak ada. Anak duduk Kuala Lumpur tu. Okay. Bini duduk di ruang tamu, tengok nona. Kita nak mandi, nak pergi masjid ni, tengok pukul 12.30 dah. Nyok pergi mandi. Masuk bilik mandi, koci dua-dua atas bawah. Koci. Rasa tak? Anak tak ada, bini duk tengok nona tu, koci. Mandi la. Sudah mandi nak tengok nak lap, kain tualat tinggal. Ya. Oh ya. Panggil bini dia. Bini dengar dah, saja malah Allah manggil dia tu. Serabut aku kak. Bini ke mana? Oh ya. Dia nyauk. Dia tak pergi lagi, nyauk saja. Ambil tuala, aku tinggal tuala dalam bilik. Kau tu tinggal, kau ni tinggal, kakak tua nyanyuk belakang. Dia bangun, dia ambil tapi ngepek bobe. Dia ambil tuala ni, dia pergi di pintu bilik air tu. Tuala ni.
Dia paling kelain, tak paling pitu. Tangis saja. Suami buka, kah, tubik tangis saja. Mana? La ilaha illallah. Bini mung tu bini mung. Kan? Tutup laki mung. Bukalah pintu luar biar terkejut. Mana? Heret dia masuk mandi sekali. Ada orang kahwin tak pernah mandi sekali. Allah malulah. Malu apa? Tak ada aurat. Turutlah Nabi SAW dalam berumah tangga, dalam mengasuh anak-anak. Dalam mengasuh anak-anak. Walaupun anak-anak Nabi ni dimatikan oleh Allah pada usia yang muda, pada usia yang kecil. Tapi ada anak Nabi Zainab radhiyallahu taala anha, yang sempat membesar dan menceritakan bagaimana Nabi mendidik baginda. Kalau kita sebagai ketua, bagaimana Nabi mengetuai. Kalau kita sebagai seorang sahabat, kita sebagai seorang jiran, bagaimana Nabi sebagai seorang jiran, semuanya ada. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain. Kisah-kisah nabi lain tidak sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi salam dalam umur waktu yang terbatas, tak sempat untuk kahwin, tak sempat untuk menjadi suami, tak sempat untuk memerintah sebuah negara. Jadi kita sebagai umat ni, kalau kita sebagai umat dia, tak dapat nak mengambil contoh. Nabi Musa alaihi salam tidak menjadi ketua negara. Nabi siapa lagi? Kita tidak tahu sejarah hidup dia, dan sejarah mereka tidaklah sekomplit sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad umur dia 63 tahun. 40 tahun tidak menjadi nabi. Mula daripada umur 40 sampai umur 63, Nabi hidup sebagai seorang nabi dan rasul. Takkanlah dalam tempoh 23 tahun ni, Nabi ni hanya mari nak mengajar kita bab semaya, bab puasa, pergi ke Mekah, bab nikah, mati. Tu je. Faham? 23 tahun ni takkanlah Nabi ni hanya mari mengajar kita semaya, bagaimana beribadah pada Allah, puasa, zakat, haji, nikah, mati. Tu je. Tak pernah sabar. Kalau hanya setakat nak ajar 4-5 perkara tu, cukup 3 bulan ya. Nabi ni mari sebagai Nabi, lepas tu kat mati ya. Kalau 3-4 perkara tu. Tapi kerana Nabi nak ajar satu benda komplit dalam kehidupan kita, umur Nabi 63 tahun, semuanya menjadi sunnah yang baik kepada kita. Sebab tu kita jangan mudah rasa puas hati. Kita ni bila cukup semaya. Saya ni Ustaz, alhamdulillah Ustaz, semaya pun 5 waktu tak tinggal Ustaz. Baru lagi masjid 5 waktu ni, alhamdulillah. Puasa pun bukan setakat Ramadan Ustaz. Isnin Khamis saya puasa dah lah ni, alhamdulillah. Ke Mekah segi dah Ustaz, haji 2 kali, umrah 3 kali Ustaz, umrah ya bah. Umrah mana? Bukan umrah. Betul lah umrah. Umrah 3 kali. Saya rasa puas hati dah Ustaz. Puas hati gua no. Oh lah, kalau mati pun masuk syurga dah Ustaz ni. Oh mudah nak masuk syurga. Musmaya puasa pergi ke Mekah hingga masuk syurga dah. Tidak sebegitu murah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau mari nak sepakat nak ajar semaya puasa pergi Mekah, cukup setahun padahlah jadi nabinya. Ni 23 tahun jadi nabi. Umur 63 tahun. Kenapa? Nak mari ajar pelbagai perkara kepada kita. Daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Bagaimana menjadikan Islam agama yang paling tinggi. Tidak ada perkara yang boleh lebih tinggi mengatasi Islam. Bagaimana menjadikan Islam sebagai agama yang memerintah, bukan agama yang diperintah. Tu 23 tahun Nabi hidup sampai perang diri dah. Nabi ni perang diri, mula perang Badar. 20 peperangan yang Nabi SAW melibatkan diri. Semata-mata untuk apa? Perang Nabi bukan untuk merampok harta. Perang Nabi bukan untuk memperluaskan pengaruh kuasa. Tak. Perang Nabi nak mempertahankan Islam. Nak meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Maka kita ni kena ingat, jangan mudah untuk kita rasa puas hati dengan amalan kita selagi kita tidak berusaha dan melibatkan diri dalam nak memastikan Islam berada di tempatnya yang sebenar. Kena libatkan diri untuk pastikan
Islam berada di tempatnya yang sebenar, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, cukuplah untuk malam ni kesimpulannya. Mukaddimah tadi, jadilah kita hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi ingat, kalau kamu kufur, ni dengan molek. Kalau kamu kufur, kata Allah, kamu kena ingat azab aku cukup pedih. Allah tak kata kalau kamu syukur aku tambah, kalau kamu kufur aku tarik balik nikmat. Tak, saya tak kata. Sebab tu orang lawan Islam ni hidup lebih mewah pada orang jual Islam. Tok Bilal 5 kali sehari mari masjid. Tok Bilal 5 kali sehari mari masjid, basikal tak ada break. Basikal ya, tak ada break. Main break iyak-iyak ya. Tak break iyak-iyak. Dia naik tu kalau juk nak 10 ya. Orang lari ke mana? Tu dipanggil break iyak-iyak. Tok Bilal 10 tahun dah break iyak-iyak. Nak beli tali break tak boleh. 5 kali sehari mari masjid. Hak lawan Islam ni tak pernah kenal masjid ni. Allah hidup mewah. Tengok Tok Bilal, dia kata aku sial lah tengok Tok Bilal. Pergi masjid tak tinggal hidup lagu tu. Baik aku tak semaya. Mana? Dia kata baik dia tak semaya. Kena ingat tuan-tuan, orang yang lawan Islam hidup kadang-kadang lebih mewah pada kita hak jual Islam. Dan sempena dengan Maulid Rasul, belajarlah tentang kehidupan Nabi SAW. Ambillah segala contoh-contoh, aplikasikan dalam, applykan dia dalam kehidupan kita. Akhirnya saya nak sebut tuan-tuan, terlupa tadi, kita kena ingat hak milik Islam ni, apa yang Islam ajar untuk kita angkatkan, tinggikan, maka musuh-musuh Islam akan berusaha untuk menjatuhkannya. Saya ulang sekali lagi. Apa sahaja yang Islam ajar, kita kena tinggikan, kita kena muliakan, kita kena angkat. Musuh-musuh Islam ni mari ajar supaya kita turunkan, kita jangan hormat, kita jangan muliakan. Contoh paling mudah, nilai harga diri seorang wanita. Nilai harga diri seorang wanita. Islam mari mengangkat martabat kaum wanita. Dulu ni orang wanita tak ada harga. Boleh anak perempuan tanah hidup-hidup. Betul tak? Nabi mari ajar, Islam ni mengajar wanita ada martabat dia, ada aurat dia, tidak boleh dipertontonkan di khalayak ramai. Kena duduk dalam rumah, tutup aurat, sebab harga dia mahal. Jago mahal tuan-tuan. Duduk mana? Dalam cumi, koci atas bawah. Hak mahal lagi, duduk dalam bilik boh, dalam peti besi. Kita tengok rado 30,000 duduk luar, tu baru 30,000. Serah mahal dah rado mahal. Ada lagi hak mahal dalam bilik penguruh, dalam meja dia, peti besi, 300,000. Dia tak luar. Paling mahal, paling tersorok. Begitulah orang perempuan, paling mahal, paling tersorok. Hak tak ada rega, roda. Bukan rado, roda. Duk luar je kata panjang atas bawah tu mari pergi, tu mari telik, tu mari jamu, tu mari pecek. Tak ada nilai. Wanita di sisi Islam perlu disembunyikan, perlu duduk dalam rumah, tutup aurat molek. Mari orang putih hajar, wanita perlu bebas. Wanita perlu berdiri sama tinggi, lelaki duduk sama rendah. Apa yang lelaki boleh buat, wanita perlu buat. Tu semua usaha untuk dia menjatuhkan martabat orang perempuan. Masalah orang putih, Yahudi, Nasrani ni mari ajar kita jangan angkat kaum perempuan, hinakan mereka sehina-hinanya. Maka jadilah wanita ni seperti haiwan di mata orang lelaki. Orang wanita, budak-budak Tino sekarang ni, dia duduk atas motor mak rempik ni, mak rempik ES5, dia tengok sana ada mak rempik motor besar lagi, dia lompat turun naik motor sana. La ilaha illallah. Dia dengan mak rempik naik motor ES5, dia boleh turun pergi sebelah sana naik motor besar lagi. Dia menurunkan maruah harga diri dia sendiri menjadi Allah, tak tergamuk kita nak sebut. Begitulah tuan-tuan dengan ulama.
Al-ulama warathatul anbiya. Nabi kata, ulama itu pewaris nabi-nabi. Kita perlu hormat pada ulama sebagaimana kita muliakan nabi. Ulama ni pewaris nabi, mengajar apa yang nabi ajar. Tapi mari orang putih, mari Yahudi Nasrani menjatuhkan kedudukan ulama. Kata macam-macam. Orang yang hormat pada ulama, taksub pada ulama, dia panggil wala unta. Panggil wala unta, macam-macam. Orang yang dengar kata ulama ni serupa dengan ajaran paderi Kristian. Orang Kristian ni duk dengar kata paderi lah. Yang jadi bodoh tu. Paderi tipu orang-orang ni. Paderi ni tipu, jual sijil pengampunan. Jual apa tu, ambil duit daripada rakyat. Dia samakan ulama dengan siapa dia? Dengan paderi. Ni usaha Yahudi Nasrani nak menjatuhkan kedudukan ulama. Tu ulama tak layak memerintah. Ulama ni bodoh, ulama macam-macam. Begitulah dengan Nabi SAW. Nabi yang paling mulia kedudukannya, tuan-tuan. Mulia, paling mulia di sisi Allah. Usaha orientalis, usaha Yahudi Nasrani nak menjatuhkan kedudukan Nabi. Sehingga sekarang ni anak-anak muda sudah boleh mempertikaikan. Ustaz, saya nak tanya, kenapa kita perlu turut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni baca pun tak pandai. Boleh dia kata, kenapa mesti turut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni tak pandai baca. Kita ni pelajar universiti, sedang buat MA ni. Tidak kok kita ni terkejut dengan soalan itu. Allahu Akbar. Nabi Muhammad ni zalim terhadap isteri-isteri. Nabi Muhammad ni gila seks. Nabi Muhammad ni cuba dibuat berita-berita sebegini nak menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang macam siapa dia, Siti Kasim. Orang macam Hasiah Jalil. Orang macam ni, benda-benda ni semakin terang dalam masyarakat, membawa ajaran-ajaran untuk merendah-rendahkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari pula anti hadis. Ke mana? Anti hadis tak boleh terima Nabi Muhammad. Mari pula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah ni, Muhammad bukan Nabi Muhammad. No, Nabi Muhammad tu mati dah. Kita hidup zaman sekarang ni tak perlu turut dah Nabi Muhammad tu. Dia mati dah. Muhammad Rasulullah ni kita. Pelik-pelik ajaran, tuan-tuan. Semata-mata nak menjatuhkan martabat Nabi. Kerana polisi orang Yahudi Nasrani, apa sahaja yang orang Islam angkat tinggi, dia mesti jatuhkan serendah-rendahnya. Mudah-mudahan kita tak terlibat dan tidak terpengaruh dengan ajaran sedemikian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.